Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Suara Darul Huda, dan yang saya kasihi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan niat di dalam solat. Bila sebut tentang niat, di sana ada waktunya, ada caranya. Mengikut 4 mazhab di kalangan ulama-ulama fiqh, yang masyhurnya mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga dalam mazhab Hanafi. Kita lihat kesemua mazhab mengenai dengan niat. Ijma' di kalangan ulama, makna sebulat suara di kalangan ulama, wajib niat ketika mana seseorang itu nak melaksanakan ibadat solat. Dan solat ini memang tidak akan terakad ataupun tidak sah melainkan perlu hadirnya niat. Apa dalilnya? Dalil dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Itu dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kemudian yang keduanya adalah hadis, dalil daripada hadis Nabi, iaitu hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu dengan niat. Cuma di sana ulama-ulama fiqh sedikit berbeza pendapat mengenai, mereka mengatakan niat ini syarat ataupun rukun. Syarat ataupun rukun. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ini adalah sebelum daripada kita melaksanakan solat. Ibadat kita, ibadat solat, sebelum melaksanakan solat ada syaratnya, iaitu menutup aurat. Menutup aurat bukan dalam semayang, sebelum semayang. Mengambil wudu bukan ketika semayang, sebelum semayang. Itu syarat. Bila sebut rukun dalam ibadat itu sendiri, iaitu rukuk, sujud, i'tidal, segala perbuatan di dalam ibadat itu dipanggil sebagai rukun, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Niat ini satu syarat di sisi ulama, di antara syarat solat di sisi ulama Hanafi dan juga Hambali. Apa implikasi dia? Bila sebut dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, dia syarat. Bila syarat, boleh mendatangkan niat itu, hadirkan niat sebelum solat. Sebelum dia solat, dia dah boleh niat. Sebab niat itu adalah syarat, bukan rukun. Berbeza dengan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, mereka kata niat itu adalah wajib. Wajib pada awal solat. Bukan pada semua solat, tak perlu pun kita niat setiap rakaat, niat semayang tak perlu. Pada awal solat saja. Kerana niat itu adalah rukun, seperti takbiratul ihram rukun, seperti rukuk, sujud rukun. Bila rukun, mestilah perbuatan tersebut dalam solat. Kemudian kita lihat mengenai dengan bilakah bermula solat. Bermula solat dengan takbir. Nabi kata mula solat dengan takbiratul ihram, berakhir solat dengan salam. Bila mana mula dengan takbir, segala perkara yang halal akan jadi haram. Bercakap haram, minum haram, makan haram. Sebab tu dipanggil sebagai takbiratul ihram. Bila mana dah habis sembahyang, dipanggil sebagai salam tahallul. Tahallul ni menghalalkan. Tadi bercakap haram, minum, makan haram. Bila memberi salam, jadi menghalalkan balik perkara yang haram tadi. Jadi di sini kita katakan
perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh mengenai mereka nak menyatakan niat itu syarat ataupun rukun. Bila sebahagian ulama mengatakan syarat, bila syarat boleh niat sebelum semayang. Mana sebelum dia nak start semayang takbiratul ihram dia dah niat dah. Nak masuk surau niat, nak datang pada rumah pun dah niat semayang. Datang tak payah niat dah Allahu Akbar. Sebab itu implikasi hukum dia. Ulama mereka tidak berbeza pendapat mengenai kewajipan niat dalam solat. Semua kata wajib. Tak, empat-empat mazhab kata solat mesti kena niat. Tak kira semayang fardu, semayang sunat, semayang nazar, semayang wajib nazar, semayang qada, sama ada semayang berbentuk fardu kifayah seperti solat jenazah, semua perlu niat. Cuma ulama berbeza pendapat mengenai dengan niat itu syarat ataupun rukun. Bila syarat boleh buat sebelum semayang, bila rukun kena buat dalam semayang. Itulah niat ini sangat penting untuk membezakan solat dengan perbuatan yang lain. Seseorang yang solat tapi tak niat, jadi bila dia rukuk, orang lain pun rukuk juga. Bila sujud, orang lain pun sujud. Banyak orang yang sujud, banyak orang yang rukuk, tapi mereka bukan semayang. Sebab itu rukuk dan sujud, i'tidal kita semua itu adalah perlu niat. Mana niat daripada awal lah semayang, untuk menyatakan perkara-perkara yang kita laksanakan ini adalah sebenarnya ia berbentuk ibadat, iaitu solat. Dan niat juga penting untuk menyatakan level semayang tu, ta'yin, menentukan semayang. Ada ketika semayang fardu ni paling tinggi lah. Ada ketikanya semayang sunat rawatib. Ada ketikanya semayang sunat lain. Ada sunat qabliyah. Ada ketikanya semayang sunat duha, contoh. Ada ketika solat sunat tahiyatul masjid. Ada ketikanya solat qada. Jadi semua perkara-perkara ini adalah perlu niat. Kemudian kita lihat itu mengenai dengan niat itu sendiri, sama ada sebelum ataupun selepas. Ulama berbeza pendapat mengenai syarat ataupun rukun niat ini. Mazhab Syafi'i seperti tuan-tuan tahulah, mazhab Syafi'i adalah rukun. Sebab kita takbir adalah kita niat ketika takbiratul ihram. Nanti kita akan bincangkan. Kemudian waktu niat. Bila kita dah sebut tentang niat, waktu niat dalam solat, ulama juga berbeza pendapat mengenai waktu niat solat. Seperti mana perbezaan pendapat di kalangan mereka mengenai waktu niat at-taharah, dalam bab taharah. Mereka mempunyai pelbagai pandangan dari sudut di sisi mazhab yang berbeza. Faminhum man qala bi taqaddumin niyyah. Di kalangan ulama-ulama fiqh, ulama mazhab, ada yang berpendapat dahulukan niat. Dahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Di kalangan ulama fiqh ada yang berpendapat seiringkan niat dengan takbiratul ihram. Di kalangan mereka ada yang kata boleh lewatkan niat, takbir dulu baru niat. Mengikut situasi yang tiga ini, sebelum takbir, ketika takbir, niat sebelum takbir, niat ketika takbir, niat selepas takbiratul ihram. Tiga situasi ini. Nanti kita akan sebutkan satu persatu insya-Allah. Yang pertama sekali kita nak bincangkan mengenai hukum mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Satu golongan di kalangan ulama, mereka kata mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Cuma mereka bahagikan kepada dua mazhab. Satu mazhab menyatakan wajib, satu mazhab menyatakan sunat dan diharuskan. Okey, mengenai dengan niat sebelum takbiratul ihram. Mana bila dia datang masjid, datang surau, tak perlu nak niat dah semayang. Terus datang Allahu Akbar. Tak perlu niat. Sebab apa, dah niat dah sebelum tu. Ada ulama membenarkan, cuma ulama membenarkan ini dibahagikan kepada dua. Ada ulama kata benda tu wajib. Wajib niat sebelum sembahyang. Ada yang kata hukumnya harus dan sunat. Bila sebut harus dan sunat, tuan-tuan perlu tahu, bila sebut tentang harus, perkara makruh pun harus. Jadi perkara sunat pun harus. Sebab itu dia kata harus dan sunat. Makruh pun harus juga. Kan kita boleh buat, makruh bukannya haram. Kalau haram baru tak harus.
Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Jawaz ataupun jaiz, harus. Makruh pun harus, sunat pun harus. Di sini keharusan dalam bab sunat. Ada satu lagi mazhab, mazhab yang menyatakan wajib niat sebelum semayang. Ini adalah dipanggil golongan Daud Al-Zahiri, iaitu ulama-ulama, dipanggil ulama-ulama Al-Zahiriyah. Kitab rujukan mereka yang paling masyhur iaitu kitab Al-Muhalla, dikarang oleh Ibnu Hazm. Ulama dalam golongan kita panggil antara ulama yang masyhur di kalangan pengikut Daud Al-Zahiri. Mereka mewajibkan apa? Dahulukan niat sebelum takbiratul ihram. Mereka tak mengharuskan niat sekali dengan takbiratul ihram. Dan mereka mensyaratkan, kemudian dahlah mereka wajibkan, kemudian syarat tu ketat pula. Mereka kata niat kemudian terus Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus tak boleh ada halangan ataupun disekat dengan apa-apa perkataan atau perbuatan. Niat terus Allahu Akbar. Dalil dia nanti kita akan bincangkan dalam bab taharah, kita akan bincangkan pada satu masa yang lain insya-Allah. Cuma nak bagi tahu dalam Daud Az-Zahiri dia memang ketat. Dalam mazhab dia pun kalau tengok dalam usul dia menolak qiyas. Tuan-tuan, kalau dalam bab usul ni kalau tolak qiyas sempit. Sebab dalam usul fiqh ini menyelesaikan pelbagai masalah, pelbagai isu. Tak kira isu apa pun di kehidupan kita dunia ini menggunakan kaedah usulul fiqh. Bila tuan-tuan tolak qiyas salah satu sumber yang penting. Tuan-tuan belajar semenjak SPM lagi. Iaitu ada 4. Al-Quran, rujukan utama. Iaitu hadis. Yang ketiga ijma'. Yang keempatnya qiyas. Itu yang 4 yang utama. Sepakat di kalangan ulama'. Cuma qiyas ni mazhab Daud Al-Zahiri mereka tolak qiyas. Sebab bila tolak qiyas dia sempit lah. Sempit, dia tak boleh berkembang. Tapi sebenarnya mereka tolak qiyas, tolak juga. Tapi ada ketika dalam tak sedar mereka guna qiyas. Mereka inilah golongan yang mewajibkan niat sebelum takbiratul ihram. Ada golongan kedua menyatakan sunat ataupun sunat dan harus. Mereka ini ulama antara dalam 4 mazhab, iaitu ulama Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali mereka mengatakan sunat dahulukan niat. Cuma mereka mensyaratkanlah dahulukan niat tu jangan lama sangat. Janganlah keluar rumah nak sembahyang Zuhur masuk satu suku. Keluar rumah pukul 12.30 keluar. Tapi bukan pergi masjid terus. Pergi kedai beli barang dulu, kemudian minum teh dulu, makan tengah hari, kemudian baru datang. Bila niat keluar rumah tu niat. Sembahyang tak perlu niat lah. Itu tak dibenarkanlah dalam mazhab Hanafi Hambali ni. Maksudnya tempoh masa yang tidak lama lah antara dia, kalau dia niat daripada rumah terus datang ke sini, tak melencong ke mana-mana tempat. Selepas masuk waktu Zuhur, dia keluar dari rumah terus datang ke masjid atau surau. Kalau dia susah sangat dia nak melencong ke tempat lain, masuk masjid surau terus niat aku nak semayang ni, semayang fardu subuh, masuk terus Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Hanafi dan juga Hambali. Sekiranya tempoh masa tu panjang, macam saya bagi tahu tadi, lebih setengah jam, ataupun terlintas di hati dia untuk batalkan niat semayang tadi, memang dia nak pergi tempat lain, ataupun dia memutuskan niat tadi dengan perbuatan-perbuatan yang lain, pergi lepak kedai dulu, minum, makan dulu, yang jenis bukan solat. Kalau tuan-tuan datang ke masjid pukul 12.30, niat tu memang nak semayang Zuhur 45 minit lagi, tuan-tuan datang semayang sunat duha, semayang tahiyatul masjid, semayang sunat mutlak, semua semayang, ataupun berzikir, baca Quran sampai satu suku, itu tak apa. Sebab itu di antara amalan, jenis amalan untuk menunggu solat, itu tak apa. Tapi kalau melencong tempat lain yang tak ada kena-mengena dengan ibadat solat, maka itu tidak sah. Dia perlu niat sekali lagi.
Maksud dipisahkan dengan perbuatan ajnabi, makna daripada keluar rumah dah niat semayang sampai ke surau masjid, dia dipisahkan dengan perbuatan ajnabi yang tak ada kena-mengena solat, seperti makan, minum, bercakap dan sebagainya. Adapun berjalan, berwuduk, contoh daripada rumah dia berjalan kaki, memang rumah dia jauh, dekat nak setengah jam baru sampai surau, motor pula rosak, kereta pula anak dia guna, jalan kaki setengah jam sampai masjid terus takbiratul ihram, Allahu akbar, tak perlu niat, dah niat keluar dari rumah tadi, dah niat solat, itu boleh. Ini saya bincang, ini saya sebut bukan mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi dan juga Hanbali, supaya tuan-tuan tahu sebenarnya di kalangan mazhab lain ini ada pandangan yang membenarkan untuk niat sebelum solat. Sebab itu yang ketatnya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki lah, terutama mazhab Syafi'i itu ada ketat ketika mana niat dalam solat. Tuan-tuan tak pernah jumpa kot orang yang bermazhab lain ni, orang Pakistan ke, orang Bangladesh ke, yang mana was-was dalam takbiratul ihram, tak ada. Mereka mudah sebenarnya, Allahu akbar terus, tak ada nak lama Allahu akbar, tak ada. Mereka dah niat sebelum tu dah. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, telah dinukilkan dalam kitab karangan Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dia pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengenai seorang lelaki, dia keluar dari rumah dia nak pergi semayang, hal yanwi hina solah, adakah dia niat ketika solat, perlu niat lagi tak? Faqala qad nawa hina kharaja. Imam Ahmad kata dia dah niat ketika nak keluar rumah, dia keluar rumah, dia niat, dia nak pergi mana, nak pergi ke masjid ke, nak pergi ke kedai, dia dah niat nak keluar rumah, aku nak pergi semayang ke masjid, nak pergi ke masjid semayang, maknanya dia telah niat dah tu. Itu Imam Ahmad jawab. Kerana itu akabiru ashabih qalu, ulama-ulama besar dalam mazhab Hanbali, dalam pengikut Imam Ahmad bin Hanbal ini, mereka kata cukup dan memadai mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram ketika masuknya waktu solat, dengan syarat sudah azan lah, dah masuk waktu solat. Okey, mereka berdalilkan apa? Yang pertamanya, mereka kata solat ni ibadat. Bila ibadat ni kena dahulukan niat baru kita buat ibadat. Macam puasa, tuan-tuan start puasa bila? Azan subuh start puasa, bila niat? Malam tu dah niat. Lepas sembahyang tarawih malam tu, bila akan beri peringatan, niat puasanya bila? Pagi esok. Jadi niat dulu baru puasa. Mereka kiaskan begitulah, sama hukum dia. Itu ulama Hanafi dan Hanbali. Kemudian mereka kata bila sebut tentang makna keikhlasan ini akan dapat direalisasikan dengan dahulukan niat. Macam mana tuan-tuan nak ibadat, dalam masa yang sama tuan-tuan nak niat dan nak rasa ikhlas. Ikhlas ni datang kena niat dulu, niat kemudian baru buat. Itu dalil mereka lah. Kerana mereka kata niat itu akan ada niat itu ada waqta syuru' taqdiran, iaitu niat itu ada bila mana sebelum keikhlasan itu akan ada bila ada niat sebelum ibadat tu. Dan taklah dinafikan kalau seseorang itu buat niat baru, mana tidak ada ikhlas, tak. Mana untuk lebih tahqiq, dapat direalisasikan keikhlasan itu adalah sebelum buat niat dulu. Tetapi tidaklah menafikan orang yang buat beserta niat mereka tidak ikhlas, tidak. Perkara yang ketiga, ini juga penting, iaitu muqaranatun niyah litakbir la takhlu minal haraj. Bila sebut tentang seiringkan niat dengan takbir, maka dia akan jadi apa? Haraj ni makna masyaqqah, kesusahan, kepayahan kepada manusia nak melaksanakan solat. Niat mesti antara Allah sampai akbar. Sebab itu dalam mazhab Hanafi Hanbali, mereka kata dalam Quran menyebutkan wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak ada, Allah Taala tak menjadikan untuk kamu dalam agama ni kesusahan, mudah.
niat sebelum sembahyang, kemudian datang sembahyang terus takbir Allahu Akbar. Kemudian perkara yang keempat, dalil mereka lewatkan niat ila awwalit takbir qad yakunu fi tafwid li juz'in walau saghiran jiddan min al-ibadah bidun niyyah fataqdim ahwat lil ibadah. Dia kata bila kita niat ketika takbiratul ihram, kadang-kadang manusia dia terlupa niat, terlupa. Macam kita puasa lah, bila kita puasa 30 hari tu pun kadang-kadang terlupa niat tengah malam, tambah-tambah tak sembahyang tarawih, demam, malam tu demam, tak pergi sembahyang tarawih. Bilal tak teringatkan, Bilal tak ingatkan lah sebab dia tak pergi surau, jadi esok terlupa nak niat. Ulama kata kadang-kadang manusia terlupa niat, dia bukan ingat selalu niat ni. Jadi dia kata kalau diawalkan niat tu lebih bagus, kerana dia mengambil langkah apa? Mengambil langkah berhati-hati, ihtiyat, berhati-hati. Kemudian perkara yang kelima, dalil mereka kata secara kita panggil apa ni, tabi'i, niat ini sebenarnya secara kebiasaannya sebelum daripada amalan, sebelum buat amalan, niat itu secara ghalib kebiasaannya. Okey, itu pendapat sokongan-sokongan support daripada fakta, dalil ulama-ulama Hanafi dan Hanbali. Kita lihat golongan yang kedua, iaitu ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki. Cuma dalam mazhab Maliki ni mereka ada dua pendapat tau. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mazhab Maliki mereka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali, niat sebelum sembahyang. Pendapat kedua mereka ikut mazhab Syafi'i, niat ketika takbiratul ihram. Kita lihat dalam mazhab Syafi'i dan juga satu pandangan dalam mazhab Maliki, dia kata wajib. Apa yang wajib? Wajib seiring niat dengan takbiratul ihram. Dan Ibnul Munzir ni siapa? Iaitu Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir An-Naisaburi. Dia seorang yang ulama fiqh yang hebat dan juga yang mujtahid, dan dia adalah Syekhul Haram di Makkah. Dia adalah salah seorang guru yang mengajar, tenaga pengajar di tanah haram di Makkah. Imam Az-Zahabi menyatakan Ibnul Munzir ini mempunyai beberapa kitab yang tak pernah dikarang sebelum ni, karangan seperti dia. Di antaranya karangan yang masyhur adalah Al-Mabsut dalam bab fiqh, Ibnul Munzir. Dan juga kitab yang lain dipanggil sebagai nama dia Ikhtilaful Mazahib. Ini juga karangan Ibnul Munzir. Dia banyak berkhidmat di Mekah dan dia wafat juga di Mekah. Cuma kehidupan dia ni di antara tahun 242 sehingga 319 Hijrah. Antara itulah, mana akhir pertengahan tahun 200, pertengahan tahun 200. Dia di antara ulama-ulama yang awal lah, Ibnul Munzir ni, dalam mazhab Syafi'i. Dan juga Imam At-Tahawi di kalangan mazhab Hanafi, Imam At-Tahawi dia juga menyokong mazhab Syafi'i. Tapi sebab mazhab Hanafi ni kebanyakannya niat sebelum takbir, cuma Imam At-Tahawi jadi dia tersisih daripada pandangan mazhab dia. Imam At-Tahawi ni dia adalah Ahmad bin Muhammad Al-Azdi nama dia. Dilahirkan di mana? Di Taha. Taha ni satu tempat yang tinggi, Sa'id di Mesir, satu tempat yang tinggi, tempat yang berbukit di Mesir. Pada tahun 239 dia lahir. Sebab itu dinisbahkan dia dengan nama Imam At-Tahawi. Asalnya nama dia bukan Tahawi, nama dia Ahmad bin Muhammad Al-Azdi, tapi dinisbahkan dia, nama dia dengan nama tempat dia, kerana nama tempat dia lahir tu nama dia Taha di Mesir. Nama dia dinamakan dia Imam At-Tahawi. Dia asalnya tafaqquh, belajar mazhab Syafi'i, beramal dengan mazhab Syafi'i. Kemudian dia berpindah mazhab kepada mazhab Hanafi, sehingga last kali dia dilantik menjadi, ada jawatan lah dalam mazhab Hanafi ini di Mesir.
dia terus dengan mazhab Hanafi. Itu Imam At-Tahawi. Banyaklah karangan-karangan kitab dia, antaranya kitab Syarhu Ma'anil Athar, kitab Mushkilul Athar, kitab-kitab Imam At-Tahawi. Okey. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat waktu niat dalam solat ni ketika takbiratul ihram, sama seperti mazhab Syafi'i, dan dia meletakkan satu qaid, bila mana dia meletakkan satu fakta niat ketika takbiratul ihram. Ini pendapat Imam Malik. Dan ditambah lagi, tak boleh awal daripada takbiratul ihram, tak boleh lewat, tak boleh selepas daripada takbiratul ihram. Cuma maksud dengan al-muqaranah di sisi ulama-ulama Malikiyah, Imam Malik kata waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Itu Imam Malik kata. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki, mereka kata maksud al-muqaranah. Muqaranah ni maksud seiring niat dengan takbir. Mereka tafsirkan, mereka kata maksud seiring tu makna tak ada pemisah antara niat dan juga takbir. Walaisal musahabah, bukanlah makna mesti kena seiring, bukan. Makna sekali Imam Malik ini, sekali kita lihat fakta dia mengenai niat ini bersamaan dengan mazhab Syafi'i. Tapi ulama-ulama dalam mazhab Maliki, mereka telah takwilkan, tafsirkan pendapat Imam Malik ini, maksudnya bukan sama seperti mazhab Syafi'i. Maksud dia adalah maksud dia apa, saya bagi tahu, tidak ada pemisah antara niat dan juga takbir. Maksudnya sama juga. Niat sebelum takbiratul ihram seperti mazhab Hanafi dan juga Hanbali, cuma term digunakan tu lain. Jadi mereka kata niat sebelum takbir, mereka kata kena seiring. Seiring tu mereka tafsirkan lagi. Seiring tu maksudnya tidak ada pemisahan antara niat dan takbir. Kita lihat kembali, kita selidik kembali, rupanya sama seperti mazhab Hanafi tadi, yang berpegang betul takbiratul ihram ini, niat ketika takbiratul ihram hanya mazhab Syafi'i sahaja. Sebab dalam mazhab Maliki sendiri, mereka kata kalau takdim, mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, waktu pemisahan terlampau lama. Sepakat di kalangan ulama mazhab Maliki memang tak sah. Kalau ada pemisahan sedikit seperti mazhab Hanafi tadi, maknanya dia masuk masjid ataupun dia keluar rumah terus datang ke masjid, sudah niat, datang tak payah niat lagi Allahu Akbar. Dalam mazhab Maliki mereka kata sah, seperti mazhab Hanafi dan juga mazhab Hanbali. Okey. Kemudian kita lihat pendapat mazhab kita sendiri, yang last sekali kita lihat mazhab kita lah. Mazhab Syafi'i kita, iaitu al-muqaranah, itu satu syarat, mesti seiring antara takbiratul niat dan juga takbiratul ihram. Kerana niat ini adalah awal rukun yang pertama. Awal rukun adalah niat. Tuan-tuan belajar niat-niat sembahyang sekolah rendah, sekolah menengah, selepas tu masuklah tempat-tempat pengajian mana, rukun pertama solat niat. Sebab dia bila sebut rukun yang pertama solat adalah niat kena tak di awal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala kita bacakan tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Halun lahum fi waqtil ibadah, itu adalah keadaan bagi mereka dalam waktu ibadat, mesti kena niat, mesti kena ikhlas. Dalam ibadat, apa-apa ibadat bukan solat, syarat dia mesti ikhlas. Kalau tuan-tuan tak ikhlas, jadi sia-sia ibadat tersebut. Macam semayang lah. Semayang ni tuan-tuan, semayang tak ikhlas. Semayang juga, tapi kerana manusia. Dari sudut taklif tu lepas lah. Sebab tuan-tuan semayang kerana tuan-tuan dipaksa semayang. Kalau tak semayang, dikenakan hukuman. Tuan-tuan semayang dari sudut taklif, pertanggungjawaban semayang fardu zuhur tu lepas. Cuma keikhlasan tak ada, sebab kena tekan daripada orang atas, daripada majikan tuan-tuan, daripada siapa yang jaga tuan-tuan, terpaksa kena semayang. Ya.
antara niat dengan kita nak mengerjakan sembahyang, mana yang sebaik baiknya? Kalau tadi ada 5 cara tu kan, antara ya betul. Yang baru harian ni yang sebaik yang kita buatlah. senang lah. Okey. Yang saya cerita tadi tu dalam mazhab lain lah. Saya cerita ni supaya okey. Sebelum ni yang saya cerita yang panjang lebar tadi tu dalam mazhab yang lain. Supaya saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan, sebenarnya dalam mazhab yang lain dia mudah dalam bab niat. Kemudian tuan-tuan lihat orang-orang lain seperti saya bagi tahu tadi, orang Pakistan ke Bangladesh ke mana ke, mereka datang ni kita tengok mereka semayang mudah aja. Niat mereka bila waktu mereka niat, datang terus Allahu Akbar laju buat tu bila waktu mereka niat. Jadi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan apa yang kita bincangkan tadi, sebenarnya niat mereka sebelum tu lagi. Mereka keluar rumah mereka dah niat, masuk masjid pun ataupun masuk masjid mereka dah niat. Mereka tak perlu niat dalam ketika mana sembahyang. Cuma saya baru nak bincang ni mengenai dalam mazhab Syafi'i kita. Kita baru nak bincang dalam mazhab Syafi'i kita cara untuk niat. Okey, cara untuk niat. Dalam mazhab Syafi'i kita ya'ti biha 'inda awwalit takbirah, iaitu datang niat ini pada takbir yang pertama dipanggil takbiratul ihram. Berterusan dia bermula dengan Allah, sampailah bar, akbar. Itu waktu niat, pendek je. Pendek sangat. Cuma dalam huruf mat tu Allah tu kita boleh panjangkan Allahu Akbar. Itu je. Itu waktu niat kita. Niat mesti dalam hati lah. Mana niat ni masuk lintasan hati je. Kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur makmum 4 rakaat kerana Allah Taala. Itu je, lintaskan je. Kemudian ulama Syafi'i ada yang menjawab mengenai dengan orang-orang yang ulama yang tak setuju dengan pandangan mazhab Syafi'i lah. Mereka kata tak perlu al-muqaranah, tak perlu pun kita seiringkan antara niat dengan takbiratul ihram. Sebab mereka kiaskan dengan hukum puasa. Kan kita bagi tahu dalam mazhab Hanafi, mereka kata buat apa susah-susah nak niat ketika takbiratul ihram. Puasa pun tak ada pun niat ketika azan subuh baru niat. Sebab itulah permulaan puasa kita azan subuh. Kita niat sebelum tu, malam tu dah niat. Ulama Syafi'i jawab apa? Dia kata bi anna shaum kas-salah fi wujud mereka jawab waktu syuru' fi shaum. Waktu berpuasa, waktu mula niat waktu niat ketika nak berpuasa ini, waktu tersebut adalah waktu ghaflah wa naum, waktu manusia tidur, waktu manusia memang tak teringat untuk buat benda untuk niat. Ialah tuan-tuan bayangkan, niat puasa ni adalah azan subuh. Kalau ditaklifkan, dipertanggungjawabkan semua manusia ni mesti kena niat pada permulaan puasa. Semua kena azan subuh mesti kena niat. Jaga, mesti kena bangun bertidur, jaga niat. Jadi susah kan tuan-tuan. Siapa yang tak bangun subuh untuk niat, maka hukumnya tak sah puasa tu. Susah. Sebab tu mazhab Syafi'i kita waktu berpuasa ni dia waktu tidur, waktu orang tengah rehat tidur, orang tak teringat untuk niat. Ada yang tengah mandi waktu tu. Jadi mereka tak teringat untuk niat puasa sebab waktu tersebut. Wala haraj fi babis solah, dan mazhab Syafi'i menyatakan dalam bab solat ni memang mereka nak semayang dan mereka perlu niat. Mereka tak terganggu dengan waktu tidur ke waktu apa. Memang mereka nak semayang. Kalau puasa ni kita tak perlu buat persediaan macam semayang. Kita niat je puasa. Tak ada perlu kita tutup aurat dengan sempurna ke apa. Tidak diperlukan semua tu. Yang perlu niat je. Sebab tu mazhab Syafi'i kita kata dia berbeza sebenarnya puasa dengan semayang. Hukum niat, tak lewatkan niat. Apa hukum lewatkan niat? Mana Allahu Akbar baru niat. Tidak datang seorang pun di kalangan ulama mengharuskan, melewatkan, melambatkan niat daripada takbiratul ihram, melainkan seorang saja yang diriwayatkan daripada Imam Al-Qurhi. Al-Qurhi ni dia dalam mazhab Hanafi. Al-Qurhi, ulama mazhab Hanafi, dia kata harus lewatkan niat daripada takbiratul ihram ila sana, sehingga kepada puji-pujian. Puji-pujian dah berdoa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
boleh lambatkan. Sebab apa dalil dia kata illah dia, sebab dia adalah kita doa iftitah tu adalah puji-pujian. Puji-pujian tu adalah satu bentuk satu bentuk zikir yang mengikut takbir. Takbir Allahu Akbar tu zikir juga. Yang kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga zikir juga. Jadi kita sama. Tapi pendapat dia seorang ajalah. Pendapat yang lain tak membenarkan untuk melewatkan niat selepas takbiratul ihram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam apa yang saya bincangkan pada hari ini mengenai niat ini, tuan-tuan boleh lihat gambaran bagaimana mazhab Syafi'i ini agak ketat dalam bab niat. Tidak dinafikan, setiap mazhab dia ada pro dan juga kontra lah. Ada bab-bab yang susah, ada bab-bab yang mudah. Dalam mazhab Syafi'i ini antara yang susah bab niat, antara yang susah bab haid. Bab haid keluar darah berhenti, darah pula berhenti, itu pun susah juga. Sebahagian mazhab mudah je. Antara yang susah lagi dalam mazhab Syafi'i ini dalam bab air. Air cukup 2 qullah ke tidak, kalau jatuh najis macam mana, jatuh tai cicak ke macam mana air tersebut. Jadi perbincangan dia panjang, dia agak rumit. Dalam mazhab yang lain senang, kalau tak berubah warna, tak berubah rasa, jalan boleh, kira air itu air suci. Dalam mazhab Syafi'i ada bab-bab yang dia ketat, tapi tak dinafikan di sana bagi orang-orang yang ditimpa dengan penyakit was-was. Was-was ni dipanggil satu penyakit. Dia memang jadi satu bebanan tu kepada dia. Bila nak semayang ni, dia tak fikir benda lain, dia fikir niat dia. Susah betul untuk niat. Imam kalau baca surah panjang 1 page, dah habis 1 page baru selesai niat dia. Makna lama sungguh dia nak masukkan niat tu. Jadi mazhab Syafi'i memberi kelonggaran lah, seperti orang begini boleh bertaklid. Boleh ikut dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi yang kita bincangkan tadi, atau mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Dia niat aku nak ikut mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab darurah. Sebab apa? Sebab darurah. Darurat. Kalau 5 waktu macam tu, penat dia, berpeluh dia. Setiap kali semayang niat saja, dekat nak niat saja tu dah macam separuh semayang dia. Dia punya niat. Tak. Dia ikut mazhab lain lah. Maksudnya dia ikut mazhab Hanafi. Masuk je masjid, niat aku nak semayang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pergi saf, Allahu Akbar, terus. Bagi kita orang biasa, kita niat ikut mazhab Syafi'i lah. Bagi orang yang ada penyakit was-was ni, dia rasa susah, ikut mazhab Hanafi atau mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, iaitu niat masuk. Tuan-tuan nak masuk masjid tu, tuan-tuan baca doa, kemudian niat aku nak semayang fardu subuh 2 rakaat ni, makmum, kemudian niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk, Allahu Akbar, terus masuk saf, Allahu Akbar. Ya. Kita ni malas sikit. Kita pergi ke masjid India, kita tukar kita mazhab tu pergi masuk Amanis, tak boleh. Tak, dia kalau kita pergi ke masjid Pakistan contohnya, jadi kita ikut mazhab kita je lah. Kita ikut mazhab kita, tak apa. Cuma bagi mereka, imam mereka dalam mazhab Hanafi selalunya. Bila mereka mazhab Hanafi, tak apa, kita ikut mazhab Syafi'i kita. Tuan-tuan biasa tengok orang yang tak bermazhab Syafi'i, bila sembahyang subuh dengan kita, imam baca doa, dia tetap berdiri, tapi dia tidak membaca doa. Dia hanya berdiri je. Tapi kalau dia nak baca doa kunut pun boleh. Kalau dia tak nak, dia hanya berdiri sebab dia nak ikut mazhab dia juga, tak apalah. Bila tuan-tuan sembahyang di masjid India, masjid Pakistan, mazhab mereka mazhab Hanafi tau. Tuan-tuan tak perlu ikut mazhab Hanafi, sebab tuan-tuan memang semenjak pada kecil yang tuan-tuan tahu hanya mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tak tahu pun mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi apa rukun sembahyang dia, apa perkara membatalkan sembahyang. Jadi bila tuan-tuan tak tahu, ikut apa yang kita belajar jelah semenjak kecil, hanya mazhab Syafi'i. Cuma di sana mereka ini ada beberapa bab mereka melakukan perkara yang membatalkan solat di sisi mazhab Syafi'i.
Contohnya selepas sami Allahu liman hamidah. Di sisi mazhab Syafi'i wajib tumakninah. Mereka sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Mazhab Syafi'i kita tak sah, tapi kita ikut mazhab, ikut imam dalam mazhab Hanafi. Bangun sujud pertama kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka bangun sujud pertama Allahu akbar, Allahu akbar. Terus. Tak sempat baca rabbighfirli, Allahu akbar. Sujud kedua dah. Dalam mazhab Syafi'i kita batal. Tapi tuan-tuan kena tahu, dalam bab solat secara berjemaah, di sana kita kita panggil apa? Kita beriktikad apa yang imam punya kepercayaan. Kalau kepercayaan dia dalam mazhab dia Hanafi tak batal, maka kita pun sama macam dia. Bukan kita tak boleh berpandangan seperti mazhab kita walaupun kita makmum dia. Walaupun itu satu pandangan dalam mazhab Syafi'i dan pandangan tu kuat sebenarnya, tapi untuk meraihkan, takkanlah kita nak batalkan sembahyang ikut mazhab lain. Jadi sudah pasti di sana ada satu pandangan. Ada satu pandangan yang mana i'tiqad makmum mengikut i'tiqad imam. Imam i'tiqad dia tak batal sebab dalam mazhab dia tidak ada tumakninah ketika bangun sujud pertama, duduk antara dua sujud tu, dan juga ketika bangun daripada rukuk tidak ada tumakninah. Jadi dalam i'tiqad imam itu tak membatalkan sembahyang. I'tiqad makmum mengikut i'tiqad imam tidak membatalkan sembahyang. Bukan mengikut kepercayaan makmum. Kalau ikut kepercayaan mazhab makmum batal lah. Jadi dalam solat berjemaah kita ikut imam. Okey, cukup sekadar itu dulu. Nanti kita akan bincang sikit lagi pada masa-masa akan datang mengenai dengan sifat niat solat. Kita dah bincang tadi, kita akan simpulkan sikit lagi. Sebab bila sebut niat ni dia panjang kan, ada fardu, ada bilangan rakaatnya, kemudian ada sebut tunai, qada. Semua tu ulama-ulama empat mazhab berbeza pendapat dalam niat. Niat dalam semayang bukan semayang biasa je, qasar pun ada niat, jamak pun ada niat. Kita sebut sikit pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Cukup sekadar itu, semoga Allah Taala beri kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.